Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Akila binti Azmi dengan nombor matrik 216078. Saya telah mengikuti program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian dan penyulis saya merupakan Prof. Madya Dr. Rozita Elias Radia binti Said. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang FCE 3804, pengalaman awal di sekolah. Yang pertama, sejarah sekolah. Pada tahun 30 Mac 1980, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad yang ketika itu memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian telah meletakkan batu asas bangunan SMK Tanah Merah. Pada Januari 1982, pembinaan bangunan SMK Tanah Merah telah dijalankan secara terancang dan siap untuk diduduki. Sejarah sekolah bermula dengan pembinaan 2 blok bangunan yang mempunyai 9 bilik darjah sahaja. Pada tahun yang sama, sesi persekolahan pertama dimulakan dengan seramai 174 murid dan seramai 13 orang guru termasuk seorang pengetua. Peningkatan bilangan murid tahun demi tahun menjadi faktor utama Jabatan Pendidikan Negeri memperuntukkan sebanyak RM50,000 bagi membina blok yang ketiga iaitu blok C. Projek pembinaan ini dijalankan secara gotong royong dan kemudian diteruskan dengan pembinaan blok keempat iaitu blok D. Pada tahun 1998, sebuah makmal komputer telah mula dibina dan beroperasi pada tahun 2002. Seiring dengan peningkatan bilangan murid pada tahun 2009, sebuah bangunan 3 tingkat telah dibina untuk menampung jumlah murid yang semakin bertambah. Misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi sekolah merupakan pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Baik, seterusnya lokasi sekolah. SMK Tanah Merah terletak di kawasan luar bandar di daerah Pendang, Kedah. Sekolah ini dikelilingi oleh pemandangan semula jadi iaitu sawah padi yang luas dan mencerminkan ekonomi utama kawasan ini yang berasaskan pertanian. SMK Tanah Merah terletak berhampiran dengan jalan raya utama yang menghubungkan daerah Pendang dengan bandar-bandar yang terdekat. Termasuklah Alustar iaitu ibu negeri Kedah. Perjalanan ke Alustar hanya mengambil masa yang singkat dari SMK Tanah Merah. Selain itu, terdapat pelbagai kemudahan asas yang terdapat berdekatan dengan SMK Tanah Merah iaitu bahagian belakang bangunan sekolah terdapat Masjid Sultanah Hamidah, manakala bahagian kiri pula terdapat sebuah bangunan yang disediakan khusus untuk komuniti bermain badminton iaitu Pusat Rakan Sukan Pendang. Seterusnya terdapat juga bangunan Pejabat Perkhidmatan Veterina daerah Pendang yang berada di bahagian belakang bangunan SMK Tanah Merah, manakala bahagian hadapan sekolah terdapat den car wash yang menyediakan perkhidmatan mencuci dan membersihkan kenderaan. Seterusnya, infrastruktur sekolah. Di SMK Tanah Merah terdapat makmal komputer, kantin, bilik pendidikan moral, bengkel reka bentuk teknologi, bilik program pendidikan khas integriti, kebun, pondok pegawai, pentas makmal sains, astakona, bilik sains rumah tangga, bilik jahitan, pejabat, bilik pengetua dan penolong kanan, koperasi, Anjung Bitara, bilik mesyuarat, bilik pendidikan sains, pendidikan seni visual, perpustakaan, bilik guru, pentas padang sekolah, bilik isolasi, unit penilaian dan peperiksaan, Dewan Seri Delima, bilik pos, surau, gelanggang petang, gelanggang sepak takraw dan futsal, bilik bimbingan dan kaunseling, laman minda sihat, bilik AK21 dan tayang, taman herba, laluan pejalan kaki, tandas dan bilik darjah. Seterusnya, persekitaran sekolah dan bilik darjah. Yang pertama, laluan pejalan kaki dihiasi dengan papan kenyataan yang mempunyai pelbagai informasi yang menarik. Yang kedua, laluan koridor. Setiap laluan koridor di SMK Tanah Merah dihiasi dengan pelbagai jenis lukisan dan mural. Yang ketiga, setiap tangga dihiasi dengan pelbagai lukisan dan poster yang membawa mesej positif untuk menggalakkan murid berfikir secara positif dan menyedarkan mereka tentang kepentingan menjauhi gejala negatif. Yang keempat, kawasan persekitaran bilik darjah. Kawasan persekitaran bilik darjah di SMK Tanah Merah dipenuhi dengan kehijauan pokok-pokok bagi mewujudkan suasana yang lebih nyaman dan segar. Dinding sekolah pula dihiasi dan dipenuhi dengan pelbagai informasi dari mata pelajaran tertentu tugu SMK Tanah Merah. Tugu ini menjadi simbolik identiti dan kebanggaan sekolah. Dan yang terakhir ialah kawasan persekitaran bilik program pendidikan khas integriti yang dipenuhi dengan meja yang dihiasi dengan permainan. Antara kekuatan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran yang dapat saya kenal pasti ialah pendekatan interaktif. Hal ini dikatakan demikian kerana guru sering bersoal jawab bersama murid semasa menjalankan PDPC. Yang kedua, pemantauan dan bimbingan yang berterusan. Bimbingan yang diberikan secara berterusan semasa menjalankan aktiviti PDPC seperti aktiviti mendeklamasikan sajak membolehkan murid memperbaiki kesilapan dengan segera dan dapat meningkatkan kemahiran mereka secara konsisten. Seterusnya, saya akan menerangkan kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, penggunaan masa yang terhad. Aktiviti yang pelbagai seperti soal jawab, mendeklamasikan sajak dan tugas berkumpulan memerlukan masa yang panjang. Ini menyebabkan tugasan individu seperti soalan kebat terpaksa dibuat di rumah dan perkara ini mungkin membebankan murid. Yang kedua, tahap penguasaan bahasa baku yang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid tidak dapat memahami sesi PDPC jika guru menggunakan bahasa baku sepenuhnya dan perkara ini menyebabkan guru terpaksa berkomunikasi menggunakan dialek Kedah. Seterusnya, kemudahan ABM yang digunakan di sekolah ialah papan putih, projektor, buku Komsas tingkatan 2 dan buku teks tingkatan 2. Manakala kemudahan BBM yang digunakan seperti nota berbentuk pertamina yang menggunakan aplikasi Canva,
Yang kedua, lebaran kerja. Yang ketiga, rakaman video. Amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang diamalkan yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Murid memainkan peranan secara aktif di kelas dan guru hanya berfungsi sebagai facilitator. Yang kedua, kaedah blended learning. Kaedah PDBC yang menggabungkan amalan tradisional dengan penggunaan teknologi sebagai perantara. Yang ketiga, amalan kemahiran kebat. Amalan kemahiran kebat menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran mendalam. Yang keempat, amalan komunikasi dan kolaborasi. Amalan ini mampu membantu murid berinteraksi, bertukar pandangan dan belajar menghargai idea orang lain. Seterusnya, ini merupakan rancangan pengajaran harian RPH yang digunakan oleh guru pendamping saya. Seterusnya, pelaksanaan kebat. Salah satu cara pelaksanaan kebat yang dilaksanakan di dalam bilik darjah ialah sesi bersoal jawab bersama murid. Kesediaan diri sebagai bakal guru di sekolah. Saya dapat melihat secara langsung teknik pengajaran yang berkesan. Contohnya, pendekatan berkomunikasi secara langsung dengan murid. Cara memberi arahan yang jelas serta kaedah mendisiplinkan murid dengan lembut tetapi tegas merupakan antara elemen penting yang saya pelajari. Seterusnya, saya dapat mempraktikkan kemahiran asas dalam merancang aktiviti pembelajaran, memahami kurikulum dan menyusun jadual mengajar dengan lebih teratur. Pelibatan dalam proses penyediaan bahan bantu mengajar dan melihat sendiri bagaimana ia digunakan di dalam bilik darjah membolehkan saya untuk memanfaatkan sumber yang ada untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap subjek yang diajar. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama, bersalaman di waktu pagi. Kelebihan budaya ini dapat membina nilai hormat menghormati dan kesopanan dalam kalangan murid serta mampu memperkukuhkan hubungan di antara guru dan murid. Kekurangannya, budaya ini jika diamalkan akan memakan masa yang lama, terutamanya ketika ramai murid tiba di sekolah pada waktu yang sama. Perkara ini menyebabkan kesesakan dan memakan masa yang lama untuk bersalaman dengan guru. Yang kedua, program bacaan Yasin dan amalan zikir Asmaul Husna. Kelebihannya, budaya ini menggalakkan murid untuk memulakan hari dengan ketenangan dan membantu mengatasi tekanan serta memupuk keharmonian di dalam diri murid. Tetapi kekurangannya, budaya ini perlu dijalankan dengan teratur agar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir murid yang mengambil kesempatan untuk melambatkan masa tiba ke kelas pada waktu yang tepat. Yang ketiga, pengkongsian ilmu agama setiap hari Khamis. Budaya ini mampu memperkukuhkan penghayatan ilmu agama dalam diri murid dan dapat menerapkan nilai moral. Budaya ini juga berfungsi sebagai platform bagi murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai agama Islam. Kekurangannya, terdapat segelintir murid beranggapan budaya ini membosankan jika topik atau pendekatan yang digunakan tidak berbeza setiap minggu. Seterusnya, kita bergerak ke budaya kerja. Yang pertama, perbincangan antar guru bagi mata pelajaran yang sama. Perbincangan yang dijalankan membolehkan guru menjelaskan kaedah pengajaran, berkongsi strategi pengajaran dan menyelesaikan isu-isu berkaitan murid bersama. Kekurangannya, perbincangan ini memerlukan pengurusan masa yang baik. Jika perbincangan dilakukan terlalu lama dan kerap, ia boleh menyebabkan gangguan kepada masa rehat atau persiapan pengajaran guru. Kedua, sikap menepati masa. Menepati masa mencerminkan disiplin tinggi dalam kalangan warga sekolah. Sikap ini membantu mengurangkan kelewatan dalam melakukan sesuatu perkara. Ia juga memberi contoh teladan yang baik kepada murid untuk mengamalkan sikap menepati masa. Kekurangan, ketepatan masa memerlukan komitmen yang kuat dan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, program pembudayaan AI. Guru dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan mampu melaksanakan pengajaran yang lebih interaktif dan inovasi. Kekurangannya, penyesuaian kepada teknologi digital memakan masa terutamanya guru yang sudah berusia dan menjadi bebanan kerja kepada guru. Seterusnya, cara budaya sekolah dan kerja diterapkan. Yang pertama, budaya yang diamalkan mestilah konsisten dan berterusan agar menjadi kebiasaan dalam rutin harian murid. Yang kedua, guru menjadi contoh teladan. Ketiga, penghargaan dan periktirafan. Pemberian penghargaan secara berkala seperti hadiah misteri untuk kehadiran awal mampu membantu meningkatkan motivasi murid untuk menerapkan budaya sekolah tersebut. Seterusnya, kepentingan budaya sekolah dan kerja terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, meningkatkan komitmen dan etika kerja. Yang kedua, memperkukuhkan hubungan di antara murid dan warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi digital. Cadangan penambahbaikan yang pertama saya galakkan ialah pelibatan ibu bapa dan komuniti. Yang kedua, latihan dan pembangunan profesional untuk guru. Pihak sekolah perlu mengadakan lebih banyak program latihan berkala bagi guru untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Contohnya, pihak sekolah perlu mengadakan bengkel penerapan teknologi digital dalam pendidikan. Seterusnya, rumusan. Pengalaman mengikuti PAUS telah memperkukuhkan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan berkesan. Aktiviti pengajaran yang melibatkan pendekatan interaktif dan kolaboratif memberikan saya wawasan tentang teknik pengajaran yang berkesan serta pengurusan bilik darjah yang positif. Selain itu, pengalaman ini membantu saya dalam membina keyakinan diri dan kemahiran komunikasi dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. PAUS juga memberikan saya motivasi untuk menyumbang ke arah pembangunan murid, di mana saya menyaksikan bagaimana sokongan dan bimbingan seorang guru dapat mengubah hidup mereka. Kesimpulannya, pengalaman ini telah memberikan saya persiapan yang holistik dan semangat untuk berkhidmat dalam profesi keguruan dengan matlamat untuk mencipta impak yang positif dalam pendidikan. Seterusnya, cadangan program yang dapat dilaksanakan berasaskan perkhidmatan sulam. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang menggabungkan aktiviti perkhidmatan masyarakat dengan objektif pembelajaran akademik. Murid bukan sahaja berpeluang untuk mempraktikkan ilmu yang dipelajari di sekolah, malah turut diberi peluang untuk memberi sumbangan kepada komuniti. Terdapat beberapa cadangan projek sulam yang boleh dilaksanakan seperti projek gotong royong bersama komuniti. Yang kedua, projek kebun sekolah.
Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah mempunyai kawasan yang sesuai dan sudah memiliki kawasan kebun yang sedia ada. Perkara ini dapat membuat murid-murid menghasilkan tanaman yang boleh disumbangkan kepada keluarga yang memerlukan atau dijual untuk mendapatkan dana tambahan. Itu sahaja pembintangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.